Dah live belum? Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di program Daurah Kitab Aqidah Salaf bersama Majlis Alim An-Nur dan juga ARG. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, iaitu Itsbat, Tafwid dan Ta'wil. Itsbat, Tafwid dan Ta'wil. Ini adalah inti atau kita panggil tahriru mahallin niza', iaitu tempat untuk menguraikan atau menguraikan atau menguraikan perselisihan yang terjadi tentang masalah ayat sifat mutasyabihat. Jadi pembahasan yang sangat penting, dan alhamdulillah muallif ataupun pengarang kitab ini Ustaz Nur Hidayat telah berusaha untuk mengumpulkan daripada sumber-sumber premier atau sumber-sumber yang prime menerangkan tentang definisi. So kita nak kena tahu definisi, apakah perbezaan itsbat, apakah perbezaan takwil, apakah perbezaan tafwid, apakah perbezaan yang lain-lain. Ini yang penting. So apa dia kata? Jadi itsbat. Jadi istilah itsbat ini kadang-kala sedikit membingungkan, iaitu membuat kita pening kepala lah. Kenapa pening? Sebab ini kerana jika yang dimaksudkan adalah mengitsbat, menetapkan sifat sesuai dengan yang disifatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, tetapi dengan tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ini adalah mazhab salaf yang akan dihuraikan nanti. Jadi kalau yang dimaksudkan itsbat, jadi kebanyakan pertikaian adalah kerana salah definisi. Macam yang pernah saya jelaskan dalam muqaddimah pengajian akidah Islamiyah dan juga usuluddin, iaitu apabila kita lost in translation, kita hilang dalam definition tu dah tak betul, maka kita akan mendapatkan outcome yang tak betul. So kalau bila kita sebut itsbat, maksud dia adalah mengisbatkan sifat Allah SWT sesuai dengan yang dikehendaki, tapi mungkin maknanya juga kita menserahkan makna kepada Allah SWT, maka ini tak ada masalah. Kita tidak ada, we have no quarrel dengan diorang, dengan mereka sama sekali tidak ada masalah. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah isbat sifat sebagaimana dalam nas tetapi dengan makna hakikat atau zahirnya dalam bahasa Arab, al-muta'arraf indahum, yakni bahasa tersebut yang dikenali dengan makna yang dikenali oleh mereka, okey, dalam bahasa Arab, sehingga menurut penyokong mazhab ini boleh diketahui makna sifat tersebut, sampai dia boleh tahu makna sifat tersebut. Zat tu makna dia apa? Makna dia jawarih lah. Jadi dia boleh kata ini anggota misalnya dia. Maka inilah mazhab yang kontra, maknanya against, yang lawan dengan, ya, kontra dengan mazhab jumhur ulama. Ini yang menjadi problematik. Inilah tempat garis yang memisahkan antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan golongan iaitu Taimiyun atau Ibn Taimiyah. Saya tak nak sebut golongan Salafi, nanti orang akan anggap ini pendapat mazhabus salaf. Tak, salafus salih tak macam tu. Apa bukti dia? Kita akan go through one by one daripada ibarat-ibarat ulama tersebut, yang mana adik-adik boleh baca sendiri dan boleh pertikaikan. Kalau tak setuju boleh persoalkan dengan ibarat tadi. Okay. Maka inilah mazhab yang kontra dengan mazhab jumhur ulama. Mazhab yang kedua ini yang akan saya bahas, iaitu muallif bahas metodologi penetapan sifat dan tentu sahaja termasuk akidahnya. Dan fakta yang kedua inilah yang dianuti oleh Syekh Ibn Taimiyah dan kaum Salafi dengan demikian. Okay, disebut dengan mazhab isbat. Jadi sebab itu kita kata mazhab mereka bukan mazhab salaf as-salih, kerana mazhab salaf as-salih yang seperti dinisbahkan kepada ulama adalah tafwid. Dan mazhab mereka yang sebenar adalah mazhab isbat. Di mana isbat dia kita akan bahas. Saya secara peribadi belum menemukan secara jelas definisi isbat dari salafi yang jami' dan mani'. Jadi ini i'tiraf dari Ustaz Nur Hidayat, dia belum menemukan definisi isbat ini secara jami' dan mani'. Dalam suatu definisi jami' yang mani', maksudnya definisi ini boleh mengumpulkan semua maksud, wa mani' dan menolak apa yang tidak ada kaitan dengannya. Itu jami' wa mani'.
Ya, dia belum ada. Tetapi memahami ucapan-ucapan Ibn Taymiyah. Tapi Ibn Taymiyah memang dia mausu'i. So bila dia cakap tu kita dah boleh tahu apa maksud dia. Maka berikut penjelasan isbat menurut Dr. Shuaib Shakor. Jadi Shuaib Shakor ni yang bagi maksud isbat tersebut. Tapi sebelum itu bila dia sebut yang difahami dari Ibn Taymiyah, perlu saya katakan bahawa Ibn Taymiyah sendiri dia tu ada i'tirad dalam definisi dia, bukan dalam definisi, dalam ketika mengungkapkan perkara ini, walaupun dia mazhab isbat, tapi di dalam beberapa isu kadang-kadang dia seolah-olah ada yang menerima tafwid yang kita akan jelaskan dalam buku ni. Buku ni tebal, so bila kita lalu nanti kita akan jumpa. Okey. So contoh dia bagi definisi ini dekat Ilam At-Tajsim fil Fikr al-Islami halaman 20, page 20. Saya tak tahu semua dah ada kitab ni belum. Kalau yang dah ada kitab ni boleh buka. Tapi ibarat dekat atas tu tertutup, bukan tertutup, dia cetak dengan ada zakhrafah kat sini, so tak jelas lah. Mabna hadzal maslak ala isbatil alfazi al-muhimati al-mutasyabihat wa 'addiha min sifatillah ta'ala wa isbatil kayfiyati ma'a nafyil ilmi biha wa tafwidil ilmi bihadhihi al-kayfiyah ila Allah azza wa jalla kama huwa masyhurun min mazhabi Ibn Taymiyah rahimahullah. Ini jalan ini iaitu mabna hadzal maslak, maksud dia jalan atau iaitu jalan isbat ini terbangun di atas menetapkan lafaz-lafaz yang memberikan faham yang mentashbihkan, iaitu mentashbihkan Allah SWT dan mengiranya bahagian dari sifat Allah Ta'ala menetapkan kaifiyah, menafikan pengetahuan kaifiyah dan menyerahkan pengetahuan kaifiyah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang masyhur dari mazhab ini Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia isbat kaifiyah. Jadi berarti apa? Pertama, dia isbat bahawa makna walaupun memberi makna yang mutasyabih seperti yad, tangan, ada persamaan antara makhluk dengan Allah. Dan lepas tu dia anggap pula makna tersebut termasuk daripada sifat Allah. Dan dia mengisbatkan kaif. Dia kata dia ada kaif. Tapi nafyil ilmi biha. Tapi menafikan apakah kaif tersebut. Cuma itu sahaja isu dia. Jadi nampak perbezaan dia. Sebab itu bila kita tanya, bila kaifin, ma huwal maqsud bila kaif? Lahu kaifun wala na'rifuha atau laisa lahu kaif aslan. Jadi kita kena tanya benda tu. Kalau dia kata ada kaif, cuma kita tak tahu makna dia, berarti dia mazhab Ibn Taymiyah. Maksudnya mazhab golongan musbitin. Tapi apabila dia kata tak, memang tak ada kaif. Jadi makna dia Allah lah, kita serahkan kepada Allah lah. Tapi betul, ini zahirnya, ini adalah ayat Quran dan ini adalah milik Allah SWT. Maka itu tak ada masalah, itu tafwid. So boleh nampak. Kama huwa masyhurun min mazhab Ibn Taymiyah rahimahullah. Kenapa dia boleh kata macam tu? Dia banyak ibarat. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, wa na'lamu anna ma wasafallahu bihi nafsahu min dzalika fahuwa haqqun. Itu kita terjemahkan, dan kami mengetahui bahawa sesuatu yang dijadikan sifat oleh Allah SWT untuk dirinya, atau tak, terjemahan dia tak ada. Yang kita tahu bahawa sesungguhnya perkara yang Allah SWT menyifati zatnya sendiri dengan perkara tersebut, iaitu ma tadi, fahuwa haqqun, maka dia adalah hak. Laisa fihi laghzun wala ahajiyu. Maksud dia apa? Ahaji itu adalah jamak kepada uhjiyah. Uhjiyah ni macam metaphorical. Macam permainan bahasa. Lebih kurang macam itulah. Iaitu tidak mengandungi tekaan juga teka-teki. Teka-teki. Itu terjemahan dia. Lalu bal ma'nahu yu'rafu min haisu yu'rafu maqsudul mutakallim. Malah maknanya diketahui dari segi diketahui maksudnya mutakallim. Jadi bila mutakallim berfirman, bercakap, maka diketahui makna dia sesuai dengan maksud dia lah. Dikalamihi dengan kalam dia sendiri.
La siyama idza kana al-mutakallimu a'lamal khalqi bima yaqul. Lebih-lebih lagi apabila adanya orang atau zat yang berfirman tadi, bercakap tadi adalah a'lamal khalqi. Berarti bukan sabda. Lebih-lebih lagi ketika mana adanya orang bersabda tadi itu lebih mengetahui, iaitu makhluk yang paling mengetahui bima yaqulu dengan apa dia nak ketahui. Jadi dia nak basically kata macam inilah. Ini dia bagi uraian. Dari penjelasan di atas dapat dibuat kesimpulan bahawa mazhab isbat adalah pertama, menetapkan mutasyabihat sebagai sifat Allah. Jadi ayat-ayat mutasyabihat adalah sifatun min sifatillah. Lepas tu yang kedua, menetapkan makna zahir sifat menurut bahasa atau zahir harfiah. Jadi mengatakan makna zahir sifat menurut bahasa atau zahir harfiah adalah sifat itu sendiri. Jadi yad makna zahir dia yang kita tahu. Yadun makna zahir dia adalah jawarah. Kan? Makna asal kita panggil adalah jawarah anggota. Berarti makna alternatif dia, badil dia atau dipanggil dengan majaz. Kan? Adik-adik semua dah mengaji Jahrul Maknun. Mengaji Jahrul Maknun atau balaghah. Jadi lafaz ini ada yang hakiki, ada yang majazi. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang mubayyan, ada yang ghairu mubayyan. Ada yang zahir, ada yang batin. Nampak kan lawan-lawan dia. Ada yang isti'arah, ada yang bukan isti'arah. Isti'arah ni dipinjam. Ada yang tashbih, ada yang bukan menggunakan tashbih. Sebab tashbih kena ada tu tashbih. Misalan dia. Itu semua adalah ilmu balaghah. Jadi menetapkan zahir sifat. Jadi makna dia apa? Makna zahir kalau yad berarti adalah jawarah. Makna lain daripada yad adalah kudrah dan lain-lain. Alternatif dia. Okay. Bahasa atau sahih. Yang ketiga, Allah mempunyai kaifiah. Ada kaifiah tetapi diserahkan pengetahuannya kepada Allah. Tafwidul kaifiah. Dalam mazhab isbat ini juga ditetapkan tidak mengapa sifat khabariyah iaitu wajah, yad, usbu', saq, istiwa, nuzul, harwalah dan lain-lain sebagai mutasyabihat tetapi termasuk muhkamat. Jadi termasuk. Jadi menurut mazhab ini dia akan katalah seperti yang kita semua tahu, dia akan kata ayat ini bukan mutasyabihat bal hiya muhkamat. Sebab apa? Sebab dia ayat itu sifat. Sebahagian dari mereka ada yang mengatakan sifat tersebut adalah campuran antara mutasyabihat dan muhkamat. Ada yang kata dia campur. Okay. Ini mazhab diorang. Yang kedua, sifat khabariyah adalah maklum maknanya dan diketahui sesuai dengan makna zahir lughawi atau hakiki. Jadi diketahui makna kerana apa? Zahir dia lughawi dia, hakiki dia macam tu. Yang ketiga, sifat-sifat khabariyah zahirnya tidak mempunyai makna tashbih. Sifat-sifat khabariyah zahirnya tidak mempunyai makna tashbih. Yang keempat, tidak boleh mentakwil ayat atau hadis sifat khabariyah secara mutlak kerana majaz tidak berlaku dalam Al-Quran. Khususnya sifat khabariyah. Tak boleh takwil kerana dia kata dalam ayat sifat tak boleh takwil. Okay. Kerana majaz tidak berlaku dalam Al-Quran khususnya sifat khabariyah. Ini kena faham. So ini yang ada discussion dalam kelas. Ustaz, ialah kalau contoh al-jidaru yuridu ayyanqudha, ini memang bukan takwil lah dipanggil, memang makna bahasa dia macam tu. Memang maksud dia berkehendak tu bukan iradah qasdun, tapi iradah dia adalah qaribun. Ini memang dalam bahasa menerima macam tu. Jadi tapi persoalan dia kenapa bila ayat sifat pula tak boleh? Ini masalah lah. Apa yang membezakan bila sifat Allah SWT tak boleh takwil? Jadi kalau benda lain boleh takwil. So apa fasil dia? Apa yang kaedah yang dipakai untuk memberi judgement tersebut? Dan nanti ada pembahasan lagi banyak. Pembahasan masalah sifat nanti dia akan pergi tengok khilaf ulama dan macam mana ulama membahas perkara. Okey. Sifat-sifat khabariyah zahirnya tidak mempunyai makna tashbih. Bagi mereka sifat khabariyah zahirnya tidak ada makna tashbih. Jadi mereka selalu bagi contoh kalau ada makna tashbih antara yad, istiwa semua ni ada makna tashbih. So apa bezanya dengan sama?
Innallaha sami'un basir. Allah sami', Allah basir. Manusia pun sami', manusia pun basir. So tak ada sama. So samalah dengan ayat. Ayat ini, ayat Allah beza dengan ayat manusia. Dia akan kata macam tu. Itu kita akan bahas. Itu jelas-jelas qiyas ma'al farik. Kenapa qiyas ma'al farik? Saya bagi sikit je lah. Kalau sama' wal basar ni sifat. Kerana sifat makna yang berada pada zat. Qa'imun binafsi, qa'imun bizat. Betul tak? Yang kita dah mengaji Ummul Barahim. So jadi dia tidak ada persamaan. Tidak memiliki makna tashbih. Lebih-lebih lagi kita dah kata sama Allah berbeza dengan sama manusia. Manusia sama dengan suara dan huruf. Allah SWT sama, tak ada suara, tak ada huruf pun boleh sama. Dia adik doa dalam hati, Allah Maha mendengar. Ada suara tak? Mana ada suara? Contoh dia. Tapi bila yad, ini bukan lagi sifat, ini bukan lagi qa'imun maknan, qa'imun bizat. Tapi dia dah jadi apa? Dia dah jadi jawarah, dia dah jadi zat. Yad tu apa? Tangan. Tangan ni anggota. Anggota ni bukan sifat, anggota ni zat. Zat macam mana? Zat lah. Tangan ni zat ke tak? Itu pertanyaan dia. So, ini kena bezakan. Definition tu kena betul. Tidak boleh mentakwil ayat atau hadis sifat khabariyah secara mutlak kerana majaz tidak berlaku dalam Al-Quran. Khususnya sifat khabariyah. Semua sifat harus dimaksudkan menurut hakikat dan zahir. Semua sifat harus dimaksudkan menurut hakikat dan zahir. Jadi sifat-sifat tersebut dimaknakan dengan makna hakikat dan zahir. Tidak menetapkan atau menafikan sifat yang tidak ada nas penetapan atau penafian walaupun itu sifat kekurangan. Tidak menetapkan atau menafikan sifat yang tidak ada nas penetapan atau penafian. Walaupun itu sifat kekurangan atau terarah ke tajsim seperti kalimat jarihah iaitu ab'ad, jisim dan intiqal dan lain-lain. Ini mazhab mereka. Jadi bagi mereka tak boleh nafikan, tak boleh tetapkan. Kan tak ada sebut. Sebab Ibn Taymiyah ada yang saya pernah sebut dalam kelas Usuluddin. Saya tak ingat tahu sem lepas atau sem ni belum lah. Sem lepas aku, saya ada nukil kaul Ibn Taymiyah yang menetapkan jisim. Sebab dia kata, kita tak boleh kata jisim tu bukan nama Allah atau bahagian daripada zat Allah. Sebab tak ada yang menafikan jisim. Nak kata tetapkan juga tak ada. Cuma akal tak boleh menerima adanya perkara yang dapat dilihat melainkan dia itu berjisim. Ingat tak ibarat tersebut? Siapa yang ada dalam kelas Usuluddin? Ibarat tersebut saya nukil dari kitab dia Ar-Raddu ala Jahmiyah. Saya ada cetakan Radik lah, cetakan Radik 2 jilid. Cuma cetakan yang muhaqqaqah yang bagus, ditahqiq oleh Salafi yang ada di Saudi sendiri. Dah beli on the way tapi tak sampai rumah lagi. Masih dekat Port Kelang atau mungkin masih dalam penghantaran ke rumah. So kalau dah sampai nanti boleh buka. Dan saya dah PDF dia dah ada lah, sudah confirm. Memang itu kalam Ibn Taymiyah. So tak boleh nak nafikan. Ini kata Syekh Ali Jumaah. Dia kata dalam bab ini Ibn Taymiyah tak boleh nak lari. Memang dia pro tajsim dalam bab ini. Itu boleh cek. Menetapkan lazim dari sifat khabariyah yang diisbatkan walaupun berupa lazim sifat kekurangan. Jadi bila lazim sifat khabariyah diisbatkan walaupun berupa lazim sifat kekurangan. Jadi tetaplah. Nak tetapkan juga. Semua sifat-sifat Allah dimaksudkan sama, iaitu diamalkan sesuai dengan makna zahir atau hakikatnya, baik itu sifat ma'ani, khabariyah dan lain-lain. Kaedah mengetahui sifat Allah disamakan dengan kaedah mengetahui zatnya, iaitu diamalkan seperti hakikatnya. Boleh menambah lafaz bizatihi pada sifat-sifat Allah Ta'ala, misalnya nuzul bizatihi dan lain-lain. Yang ke-10 menghimpun jadi satu sifat-sifat yang berhubungan menjadi ciri khas mazhab isbat. Misalnya sifat iyad, usbu' dan yamin dijadikan satu pengertian sehingga dibayangkan Allah mempunyai tangan seperti layaknya makhluk, atau sifat nuzul digabungkan dengan sifat iaitu su'ud. Su'ud bukan syu'ud. Su'ud. Dia salah. Su'ud. Sin. Sehingga menampakkan Allah seperti naik turun. Okey. Dialog tidak nyata. Okey. Ini adalah boleh adik-adik baca je sendiri. Saya tak nak baca ni. Dia memberi suatu dialog. Just kita bayangkan dialog tersebut.
Dan lalu kita boleh nampak di manakah sisi ketimpangan mereka. Di manakah sisi ketimpangan mereka, di manakah permasalah mereka yang menyebabkan mereka jatuh dalam tashbih. Ini boleh baca the whole dialogue. Dan dialog ini sama dengan dialog tapi dia bukan dialog yang tidak nyata lah. So bukan dialog yang kita buat dialog itu untuk bagi kefahaman, bukan. Tapi dialog yang betul-betul nyata, sama juga kes dia yang saya cerita waktu perdebatan antara saya dengan kawan Salafi saya di Morocco, tepatnya di Masjid Qarawin tahun 2011. Waktu sebelum kelas, waktu itu kita pergi lunch, lepas tu balik saya nak mengaji kitab nama dia Jawharut Tauhid lah, Syarah Jawharut Tauhid, Mukhtasar Mufid. Jadi nak mula ngaji Mukhtasar Mufid tu, sebelum mengaji tengah tunggu ustaz tu, dia tak puas hati saya nak hadir, so dia debate dengan saya lah masalah sifat ni. So saya bagi simple lah, samalah, tak jauh beza dengan Saif Asri punya debat. Waktu itu saya tak baca buku dia lah. So bagi tu and then dia terdiam lah, dia tak boleh jawab. Tapi dia tak puas hati. Well, saya tak tahu apa jadi dengan dia sekarang. Aqidatul Salaf. Aqidatul Salaf. Sekarang kita nak faham akidah salaf sebenar dalam masalah isbat tafwid ni. Isbat dengan tafwid. Sedia maklum, kelompok Salafi atau Wahabi adalah kelompok yang paling bersemangat mendakwa diri sebagai pengikut manhaj salaf. Khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perihal bid'ah dan mutasyabihat. Dalam bahagian kajian akidah, mereka sangat yakin mendakwa bahawa akidah yang mereka bawa adalah benar dan merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Walaupun mereka harus rela dituduh sebagai kelompok mujassimah atau minimum kaum musyabbihah. Walaupun diorang terpaksa dituduh, diorang tak ada. Diorang kata tetap mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah salaf. Okay. Kebanggaan itu ditandakan dengan nukilan mereka dari ucapan Ibn Hatim. Jadi mereka sendiri kata, alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlas sunnati musyabbihatan. Jadi tanda-tanda Jahmiyah adalah mereka menyebut ahli sunnah sebagai kaum musyabbihah. Jadi maksud dia apa? Dari ucapan ini bahawa Jahmiyah yang menafikan sifat Allah seperti yad, wajah dan lain-lain kerana menganggap penetapan sifat tersebut adalah sama dengan mentashbihkan Allah, dan ahli sunnah yang menetapkan sifat tersebut dituduh oleh mereka mentashbihkan Allah dengan makhluk. Ini mafhum mereka lah. Okey. Lalu dia buat apa? Mereka terus-menerus menyebarkan propaganda bahawa Asy'ariyah adalah Jahmiyah dan tak boleh baca. Tulisan dia ni lah tak clear sebab cetak tu adalah menuduh Salafi sebagai kaum musyabbihah, iaitu kaum yang menyerupakan sifat atau zat Allah dengan sifat atau zat makhluk. Padahal faktanya sangat jauh antara akidah Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Ini masalah Jahmiyah dituduh sebagai Asy'ariyah. Jadi kita dah jelas yang saya baca dalam kitab At-Tauhid, Saleh Fauzan Al-Fauzan kan dia kata Asy'ariyah ni Jahmiyah sama dengan Mu'tazilah. Bahkan ada kaul dia kata Asy'ariyah ni, Ibn Taimiyah kata Asy'ariyah ni adalah pondannya Jahmiyah atau pondannya Mu'tazilah. Tu boleh baca dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Dalam masalah akidah sifat ini sebenarnya kelihatan jelas ketaksuban kelompok Salafi terhadap para pengikut Ibn Taimiyah yang menolak takwil dan tafwid. Mereka bermati-matian membela manhaj Ibn Taimiyah dan mengkritik habis-habisan pemikiran di luar ideologi beliau. Walaupun pada kesempatan yang sama Ibn Taimiyah kadang-kala berbeza dengan kelompok Salafi. Oleh kerana itu pada perbahasan ini saya akan memaparkan, akan menunjukkan pertarungan iaitu khilaf, iaitu pertarungan antara manhaj takwil serta tafwid yang dianuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah melawan manhaj isbat makna zahir lughawi yang dianuti oleh Salafi Wahabi secara umum. Dengan penjelasan ini kita akan mengetahui dakwah Ibn Taimiyah dan kelompok Salafi bahawa manhaj salaf adalah isbat makna sama ada benar atau justru sebaliknya. Betul ke tidak kita akan tengok kat sini. Kerana salah satu akar khilafiyah antara manhaj tafwid dan manhaj isbat adalah perbahasan mutasyabihat, maka saya akan memulakan dengan pembahasan ini. Sifat khabariyah tergolong mutasyabihat.
Allah berfirman tentang pembahagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jadi dalam ayat Al-Quran jelas, Allah sendiri yang mentafsirkan, iaitu membezakan, mentafsirkan, iaitu memisahkan ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini kan saya dah sebut dalam kelas Usuluddin. Itu ayat tersebut yang disyarahkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Fi qulubihim zayghun. Jadi yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sama ada berhenti di sini atau terus? Wa ma ya'lamu, tidak ada yang mengetahui takwilnya illa Allah melainkan Allah, warasikhuna fil ilmi. Kalau warasikhuna fil ilmi berarti takwil. Kalau illallah titik berarti ahli tafwid. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okey, boleh faham kan? Tak payah saya terjemahkanlah. Dia ni dah jelas. Jadi Allah sendiri yang membezakan. Dia yang menurunkan Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran ini ada ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ada lagi yang mutasyabihat. Allah mengaku bahawa dalam Al-Quran ini ada muhkamat, ada mutasyabihat. Lepas tu, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang hati dia ada zayghun ni, maka dia apa? Dia gunakan salah dalam takwil dia. Tidak ada yang mengetahui takwil tersebut kecuali Allah. Berarti apa tafwid? Oh, tak. Dia terus. Warasikhuna, dan orang-orang yang memang rasikhuna fil ilmi. Yang betul-betul pakar, yang betul-betul ialah ulama lah. Yaquluna, apa yang mereka kata, amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mereka orang-orang yang berakal. Berarti ulama kena tengok kepada takwil ulama, yang mana ulama telah menetapkan kaedah cara takwil, iaitu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaedatil lughah. Qawaid lughawiyah. Okey. Menurut Salafi Wahabi, salah satu penyebab utama kesesatan Asy'ariyah adalah kerana kesalahan fahaman atau kesalahfahaman mereka memahami nas-nas sifat. Menurut Salafi, iaitu penyebab utama kesesatan Asy'ariyah adalah kerana kesalahfahaman mereka memahami nas-nas sifat. Menurut mereka, munculnya pemahaman tafwid dan takwil adalah kerana Asy'ariyah menganggap sifat khabariyah tersebut di atas termasuk mutasyabihat. Sehingga hanya Allah sahaja yang mengetahui maknanya. Hal ini sangat berlawanan dengan Salafi yang dipelopori Ibn Taymiyah, atau berarti golongan musbitin, bahawa ayat dan hadis sifat khabariyah tidak termasuk mutasyabihat, tetapi muhkamat. Kerana mereka kata ini muhkamat, bukan mutasyabihat. Sehingga bukan hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang boleh mengetahui maknanya. Melihat daripada pemahaman ini, Salafi Wahabi mengamalkan ayat dan hadis sifat sebagaimana zahir lughawinya, dan boleh diketahui oleh siapapun. Apakah mereka tidak membaca ucapan-ucapan salaf dalam hal ini? Tak baca ke? Jawabnya, mereka membaca tapi mereka memahaminya tidak seperti pemahaman majoriti ulama. Sedangkan definisi mutasyabihat berkaitan dengan sifat Allah adalah, so apakah mutasyabihat berkaitan dengan sifat Allah? Iaitu ma jaa fil Qur'ani was sunnati as-sahihah al-masyhurah minan nususi allati yuhimu dhahiruha musyabahatan lillah musyabahatallahi ta'ala li khalqihi. Iaitu nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan sunnah sahihah yang masyhur, yang zahirnya memberi pengertian menyerupakan Allah dengan makhluk. Tuh. Lepas tu definisi seperti ini masih diperdebatkan. So definisi ini sebenarnya masih diperdebatkan. Definisi ini adalah menurut majoriti ulama yang menganggap sifat khabariyah termasuk bahagian daripada mutasyabihat. Menurut saya ini bukan persoalan besar. Iskal tersebut akan dijawab dengan jelas dengan nukilan-nukilan yang akan saya sampaikan nanti. Itu dia punya kaul lah. Okey, sedangkan Syekh Ibn Taymiyah dan kelompok Salafi beranggapan daripada sekian definisi ulama, dari semua definisi ulama berkaitan mutasyabihat,
semua tidak ada yang mengarah masuknya sifat khabariyah ke dalam. Dan ini kemudian ditambahi pernyataan mereka bahawa tidak ada ulama salaf yang menyebutnya sebagai mutasyabihat. Dia bagi alasan bahawa tidak ada ulama salaf yang menyebutnya sebagai mutasyabihat. Kelihatan mereka menutup mata terhadap pernyataan-pernyataan ulama tentang masalah ini. Jadi apa Ibn Taymiyah kata? Ni jadi Ibn Taymiyah kata tak ada orang yang kata ini mutasyabihat. So kenapa korang boleh kata ini mutasyabihat? Tapi nanti kita akan jawablah. So wa amma idkhalu asma'illahi wa sifatihi aw ba'd dzalika fil mutasyabih alladhi ista'thara Allah bi'ilmi ta'wilihi. Fa naqulu ma dalilu 'ala dzalika? Fa inni ma a'lamu an ahadin min salafil ummati wala min al-a'immati wala Ahmad bin Hanbal wala ghairihi annahu ja'ala dhalika min al-mutashabih ad-dakhil fi hadhihi al-ayat. Yani qaulahu ta'ala huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat al-ayah. Wa nafa ayya'lama ahadun maknahu. Jadi ayat ini menafikan ayya'lama ahadun maknahu, seorang pun yang mengetahui maknanya. So apa dia kata? Jadi jelas, boleh faham kan makna dia? Jadi ada pun memasukkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau setengah daripadanya di dalam mutasyabih yang mana Allah SWT telah istaqsarallahu bi ilmi ta'wilihi, hanya Allah yang tahu takwil dia. Fanaqulu, maka aku berkata, ma dalilu ala dzalika? Apa dalil kita kata dia masuk dalam mutasyabih? Fa inni ma'alamu an ahadi, aku tak tahu pun seorang pun daripada salafil umat dan juga tidak juga para a'immah juga Ahmad bin Hanbal dan selainnya yang menjadikan ia termasuk dalam mutasyabih. Dan mutasyabih ini yang masuk di dalam ayat, yakni kunna ayyumul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Bahkan dan menafikan bahawa tidak ada satu pun yang mengetahui maknanya. Boleh buka dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. So boleh buka dalam kitab tersebut. So reference semua dekat sini. Okay. So Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, Salafilah, dia berkata, inna ayati sifati inda salafil ummat wa a'immatiha minal muhkam. Wa lam yakul annaha minal mutasyabih illa ba'dul mutaakhirin alladhina la yuhtajju biqaulihim wa la yu'tabaru bi khilafihim. Jadi apa? Ayat-ayat sifat menurut ulama salaf dan para imam-imam mereka, ia termasuk muhkam. Dia kata dia termasuk muhkam. Walam yakul annaha minal mutasyabih. Dia tak kata dia termasuk daripada mutasyabih. Illa ba'dul mutaakhirin, kecuali setengah golongan mutaakhirin alladzina la yuhtajju biqaulihim, yang mana tidak boleh dianggap atau ucapan mereka tidak boleh dijadikan hujjah wala yu'tabaru bi khilafihim. Iaitu serta khilafnya tidak dianggap, bukan khilaf yang muktabar. Ini dan kitab Tatbiqat ala Kitab Salafiyah. Okey. Page 42. So maka tidak hairan jika kemudian Salafi Wahabi berani mengatakan bahawa sifat Allah dimaksudkan sebagaimana zahir lughawinya dan mendakwa, dan kerana dianggap bukan mutasyabihat tetapi muhkamat. Maka mereka mendakwa bahawa salaf dan siapa pun boleh mengetahui makna dari sifat khabariyah sebagaimana zahir lafaz lughawi. Okey. Dan sekarang mari kita buktikan, apakah para pakar dari kalangan ulama setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah dan Dr. Saleh Fauzan di atas. Setuju ke tidak? Jom kita buka. So ibarat yang nombor 11. Dia tulis ni 11. Saya pun tak tahu kenapa dia tulis 11. So ibarat nombor 1. Al-Khattabi, wafat tahun 388. Wa hadzal ilmu wa hadza minal ilmi alladhi amarna an nu'mina bidhahirihi wa alla naqshifa an batinihi wa huwa min jumlatil mutasyabih. Dan ini adalah ilmu yang telah memerintahkan, menitahkan kepada kita untuk beriman dengan zahirnya, wa alla naqshifa, terhadap zahirnya, dan tidak menyingkap an batinihi, iaitu batin, makna batin daripada ayat tersebut. Wa huwa min jumlatil mutasyabih, dan itu termasuk dari jumlah mutasyabih. Nampak? Dia sendiri memasukkan
bahawa perkara ini, ayat-ayat sifat ini termasuk daripada mutasyabih. So, ini termasuk generasi dah dekat dengan salaf, 388. Okey. Nombor 12 iaitu Muhyi Sunnah Imam Al-Baghawi, meninggal tahun 516 Hijriah. Wa ruya an Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Wa ruya an Sufyan Ats-Tsauri wal Auza'i wal Laits bin Sa'id wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak wa ghairihim min ulama'i sunnah fi hadhihi al-ayat allati ja'at fi sifatil mutasyabihati amiruha kama ja'at bila kaifin. Dia dah tetapkan. Iaitu dari Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Laits bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak dan selain mereka dari ulama sunnah dalam hal ayat-ayat ini yang mana telah datang itu berada pada sifat-sifat yang mutasyabihat. Dia sebut sendiri ini termasuk sifat mutasyabihat. Kan kita nak nafikan dia. Amiruha, maka jalankan dia kama ja'at seperti yang telah datang. Bila kaifin dengan tanpa ada kaif. Bukan ada kaif wala na'rifuha. Itu tak jelas lagi kan. Tapi inti dia dah kata ini termasuk mutasyabih. So siapa yang menafikan mutasyabih? Ini adalah penjelasan yang cukup jelas dari Imam Al-Baghawi. Bahawa salaf menganggap sifat khabariyah termasuk ayat mutasyabihat. Okey. Lepas tu yang ke-13, Raghib Al-Asfahani, meninggal tahun 502 Hijriah. Wal mutasyabih min jihatil ma'na awsafullah ta'ala wa awsafu yaumil qiyamah. Mutasyabih dari sisi makna adalah ayat-ayat Allah, adalah sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat hari kiamat. Lalu Imam Ibnu Jazari, meninggal tahun 739 Hijriah. Wa amma salafu as-salihu fasallamu ilma dhalika ila Allah wa ra'au anna hadha minal mutasyabihi alladhi la ya'lamu ilma haqiqatihi illa Allah. Adapun salafus salih, maka mereka menyerahkan ilmu itu semua kepada Allah dan meyakini bahawa ini adalah dari mutasyabihat yang tidak tahu hakikat ilmunya kecuali Allah. Ibnu Jazari sendiri kata. Ini adalah jelas tafwid dan juga menetapkan itu adalah bahagian daripada mutasyabihat. Ini menguatkan ucapan Al-Baghawi bahawa salaf menganggap sifat Allah termasuk mutasyabihat. Ibnu Suraij, meninggal tahun 306. Itu apa dia kata? I'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasyabih fil Qur'ani an naqbalaha. Betul? An naqbalaha wa la naruddaha. Iaitu untuk kami menerimanya dan tidak. Jadi i'tiqad kami dalam hal ini dan di dalam ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran adalah untuk kami menerimanya dan tidak kami menolaknya, wala nata'awwalaha, dan tidak olehnya tidak kami mentakwilkannya, bitakwili mukhalifina, dengan takwilnya orang-orang yang berbeza, yang berlawanan dengan kita, wala nahmiluha, atau alla nahmilaha, dan tidak kami tanggungkannya ala tashbihil musyabbihina, pada tashbihnya orang yang melakukan tashbih, wala nutarjim, dan tidak kami terjemahkannya an sifatihi bil lughati ghairil arabiyah, dengan bil lughatin, dengan bahasa ghairil arabiyati, yang selain daripada bahasa Arab. Ini jelas Ibnu Suraij, meninggal tahun 306. Lalu Imam Al-Kalabadhi, Muhammad bin Ibrahim Al-Kalabadhi, yang mengarang kitab tasawuf terkenal, iaitu At-Ta'aruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Itu kitab yang wajib untuk kita baca. Ditahqiq oleh Syekh Abdul Aziz As-Sayyid Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Saya ngaji kitab tu. So wa ala hadha, dia meninggal tahun 380.
Wa ala hadza jami'u hadhihi sifat mutasyabih. Iaitu dan dengan ini seluruh sifat-sifat yang mutasyabih. An-Nasafi pula dia kata, wa ayatu ukhar, iaitu mutasyabihatun muhtamalatun. Misalu dzalika ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Fal istiwa'u yakunu bi ma'na al-julus wa bi ma'na al-qudrati wal istila' wa la yajuzu al-awwalu 'ala Allah Ta'ala. Itu apa dia kata? Dan ayat-ayat lain adalah mutasyabihat, muhtamalat, iaitu muhtamalat yang ada ihtimal. Contohnya adalah terjemah. Contohnya adalah Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Fal istiwa'u yakunu bi ma'na julus. Maka istiwa mungkin boleh memiliki makna julus, duduk. Wa bi ma'na al-qudrati wal istila. Tapi istiwa juga boleh memiliki makna qudrah dan makna istila. Boleh duduk makna. Wa la yajuzu al-awwalu 'ala Allah Ta'ala. Tapi makna yang pertama tak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan? Okey. Lalu Ibnu Furak. Wa hukiya an ba'd salafi. Kalau yang ada kitab itu letak titik. Dihikayatkan daripada ba'd salaf. Annama dzakarahu minal mutasyabihi fil kitabi wa sunnati min babis sifati wa asma'il rabbi ta'ala. Wa annahu tamurru kama ja'at bila kaifin. Jadi dihikayatkan daripada setengah ulama salaf. Annama dzakarahu minal mutasyabih. Sesungguhnya perkara yang telah disebutkan termasuk daripada mutasyabih di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah termasuk darinya min bayan min babis sifati wal asma, iaitu termasuk bab sifat dan nama-nama Allah Ta'ala. Wa annahu tamurru, dan sesungguhnya keadaannya tamurru kama ja'at, iaitu jalankan dia berjalan seperti apa yang telah datang bila kaifin. Bila kaifin dengan tambah ada kaif. Ucapan ini menguatkan dakwaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jelas Ahli Sunnah wal Jamaah dah menjelaskan dua-dua, mutasyabih dan juga kita tafwid. Tapi tak apa, kita baca lagi. Yang ke-19, Imam Ibnu Muqaddamah Al-Maqdisi. Kalau ada yang adik-adik yang tak faham atau iskal, boleh tanya. Boleh tanya. Tanya dekat chat ni lah. Yang Facebook saya tak boleh nak handle lah. Yang Facebook siapa nak urus saya tak boleh nak handle. Saya buka satu je. Zoom. Okey. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meninggal tahun 620. Ini ulama mazhab Hambali. Okey, mungkin pengarang kitab Mughni. Apa dia kata? Wa yalzamu min hadha ay yakuna al-mutasyabihu huwa ma yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala wa ma ashbahahu. Iaitu apa? Dan dari ini, mutasyabih adalah yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan yang sepadan dengannya. Iaitu boleh buka dalam kitab Zamut Ta'wil, page 37. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 676 Hijriah. Apa dia kata? Wa yutlaqu ala ma warada fi sifatillahi ta'ala mimma yuhimu dhahiruhu al-jihata wa tashbiha wa yahtaju ila ta'wilin. Mutasyabih diucapkan untuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang zahirnya memberi faham jihah dan tashbih serta memerlukan ta'wil. Syarah Sahih Muslim. Okey. Lepas tu pernyataan Nawawi ini sangat menyokong definisi mutasyabihat. Jadi definisi mutasyabihat yang kita beri dia sangat menyokong. Okay. Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa dia kata? Qauluhu istawa alal arsh. Qauluhu istawa alal arshi huwa minal mutasyabihi alladhi yufawwadu ilmuhu ila Allah Ta'ala. Ini Imam Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani ini yang saya sebut semalam tu. Di kalangan Salafi dihentam dia. Tak setuju dengan dia dihentam. Okey. Jelas dia kata apa? Iaitu qauluhu istawa 'alal arsy huwa minal mutasyabih. Firman Allah istawa 'alal arsy, dia adalah termasuk daripada mutasyabih. Allazi yufawwadu 'ilmuhu, yang mana diserahkan ilmunya ilallah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli kitab ni dah selesai dah.
pertikaian tersebut dah boleh selesai dengan kitab ni. Okey. Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini. Waqila Al-Muhkam. Dia meninggal tahun 855. Yang ialah Umdatul Qari. Siapa yang beli kitab Umdatul Qari boleh cek. Apa dia kata? Waqila al-muhkamu ayatul halati wal haram wal mutasyabihu ayatus sifati wal qadari. Dikatakan muhkam adalah ayat-ayat tentang halal dan haram. Mutasyabih adalah ayat-ayat tentang sifat. Umdatul Qari boleh cek kat situ. Mutasyabih adalah ayat-ayat sifat. Dia sendiri menetapkan. Imam As-Suyuti rahimahullah meninggal tahun 911 Hijriah. Muhaddis terkenal, al-hafiz yang terakhir. Minal mutasyabihi ayatus sifati wal ibni Labban fiha tasnifun mufradun. Termasuk mutasyabihat adalah ayat-ayat sifat. Dan Ibnu Labban mempunyai karya tersendiri dalam masalah ini. Boleh buka dalam kitab Al-Itqan juz 11 page 10. Bahkan Imam Suyuti dia jelas Asy'ari. Dan dia sufi. Kenapa? Dia ada kitab, saya ada kat sini. Kitab dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ada majmu'ur rasail al-imaniyah li a'immati ahli sunnati as-saniyah. Yatadammanu, ada pengarang dia, ada kitab Al-Iqtisad fi Syarhil Kawkabil Waqad fi Sahihil I'tiqad li Syekh Jalali As-Suyuti. Imam Suyuti dia ada kitab ni. Kitab akidah Imam Suyuti. Jadi tak boleh nak tipu dah. Kat sini jelas-jelas ni lafaz dia. Fala takun jap. Bukan. Idza sami'ta fil hadisi lafdhan yuhimuka tajsima wa tashbiha fallahu qad 'allamaka tanziha. Ni. Jadi fala takun fadman ghalidhan fadhan. Idza sami'ta fil hadisi lafdhan yuhimuka tajsima wa tashbiha fallahu qad 'allamaka tanziha. Ini. So dia kata apa? Yuhimuka. Jadi apabila engkau mendengarkan suatu hadis yang lafaznya memberi waham kepada engkau tajsim dan tashbih, Allahu qad 'allamaka tanziha, maka sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kepada engkau untuk mentanzih. Lalu dia kata apa? Itu ila akhiri ila anqal idza samita fil hadis syamilun li hadis nabawi wal qur'ani aidan. Qala Allah Ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadis lafdhan yuhimuka fi janibil bari ta'ala at-tajsim wa tashbih. Yuhimuka tajsima wa tashbih fala taghtarra bidhahiri, jangan tertipu dengan zahir dia, bal nazzih, alah tanzihkanlah, mufawwidan ma'nahu ila Allah, serahkan maknanya kepada Allah, au muawwilan, atau takwilkan bima yaliku bihi, dengan apa yang patut atau layak dengannya. Allahu qad 'allamaka tanziha, sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kepada engkau untuk tanzih, untuk menyucikan fi kitabihi haitsu qala, dengan sekiranya Allah SWT berfirman laisa kamitslihi syai'un. Misalu dzalika qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa wa yabqa wajhu rabbik yadullahi fawqa aydihim, wa hadisu Muslim inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu kaifa yasha ila akhirih. Fa'ala ta'wili wa huwa madhhabul khalaf wa tafwidu madhhabus salaf yakunu al-muradu fil ayati bil istiwa ila akhirih al-istila wa bil wajhi adzat wa bil yadi al-qudrah. Ini semua dah tahu. Boleh buka dalam kitab. Itu madhab Imam As-Suyuti rahimahullah minal muhaddisin al-hafiz al-akhir. Seorang hafiz yang terakhir. So, jelas. Okay. 24.
Imam Al-Karmi Al-Hambali meninggal tahun, jadi ulama mazhab Hambali sendiri meninggal tahun iaitu 1033 Hijriah. Wa minal mutasyabihi al-istiwa'u fi qaulihi ta'ala ar-Rahman 'ala arsy istawa wa qauluhu yaitu wa qaulihi isma stawa 'alal arsy al-A'raf wa huwa madhkurun fi sab'i ayatin minal Qur'ani fa amma as-salafu fa innahum lam yatakallamu fi dzalika bi syai'in jariyan 'ala adatihim fil mutasyabih min adamil khawdi fihi ma'a tafwidi ilmihi ila Allah Ta'ala wal imani bihi. Wadih. Jelas. Jadi Al-Karmi Al-Hambali dia kata termasuk dari mutasyabih adalah yaitu kalimat istiwa dalam firman Allah SWT Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Wa qaulihi ta'ala dan juga firman Allah wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala sumastawa 'alal arsy dalam surah Al-A'raf ayat 54. Wa huwa madhkurun bahawa ayat seperti ini lafaz istiwa ini disebut fi sab'i ayatin dalam 7 ayat minal Qur'ani dalam Al-Quran. Fa amma salafu sedangkan ulama salaf fa innahum lam yatakallamu mereka tak cakap pun. Fi dzalika bi syai'in tak beri pendapat dalam hal ini fi syai' jariyan 'ala adatihim iaitu berjalan sesuai dengan adat mereka fil mutasyabih dalam hal mutasyabih. Jadi dia mengisbatkan ulama salaf sendiri mutasyabih. Mengatakan ini termasuk mutasyabihat. Macam mana boleh kata muhkamat pula? Min adamil khawdi dengan tidak adanya khawd iaitu tidak terjun fihi di dalam ini ma'a tafwidi ilmihi serta menyerahkan ilmunya iaitu maknanya ila Allah Ta'ala kepada Allah SWT wal imani bihi dan beriman dengan okey, jelas? Boleh jelas. Kalau ada pertanyaan boleh tulis kat chat ni. Kalau tak ada tak apa. Al-Alusi. Tinggal 10 minit. Al-Alusi meninggal tahun 1270 Hijriah. Apa dia kata? Wa aktsarus salafus salih ja'alu dzalika minal mutasyabihi alladhi la yuhituna bihi ilman wa fawwadu ilmahu ila Allah Ta'ala ma'al qawli bi ghayati tanzihi wa taqdisi lahu ta'ala sya'nah. Yaitu apa? Wa aktsarus salafus salih majority salafus salih menjadikan ja'alu dzalika menjadikan ayat sifat termasuk dari mutasyabihat allazi la yuhituna bihi ilma iaitu yang mana ilmu mereka tidak meliputinya wa fawwadu ilmahu ila Allah Ta'ala serta menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala ma'al qauli dengan ucapan yang sangat bi ghayati tanzihi dengan sangat tanzih wa taqdisi dan menyucikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaannya. Okey. Okey. Jelas kan? Tadi dah sebut soalan satu. Ustaz, ada tak bukti kata salaf tidak tahu makna yad atau dan lain-lain ayat mutasyabihat? Ini dah jelas. Boleh baca tadi. Fa innahum lam yatakallamu fi dzalika bi syai'in jariyan ala 'adatihim fil mutasyabih min 'adamil khawdi fihi ma'a tafwidi ilmihi ila Allah Ta'ala wal imani bihi. Aish. Itu jelas semua yang saya baca tadi dah ada isyarat kepada tersebut. Boleh buka dalam kitab ni. Tolong buka. Siapa yang tanya tu mungkin boleh buka. Okey, ni. Wa hadha al-Khattabi. Wa hadha min al-'ilmi alladhi amarna an nu'mina bidh-dhahirihi wa alla naqshifa an batinihi wa huwa min jumlatil mutasyabih. Okey. Tu boleh buka dalam tu. Lepas tu, ini juga jelas sebagai pernyataan yang membantah Ibn Taymiyah dan Salafi secara umum. Iaitu, dan inilah pendapat yang sahih yang diikuti jumhur ulama. Dan sabda Rasulullah SAW berikut ini menguatkan dakwaan di atas. Innal Qur'ana nazala ala khamsati awjuhin, halalin wa haramin, muhkamin wa mutasyabihin. Wa amthalin, fa'malu bihalali wajtanibul harama wattabi'u
wattabi'ul muhkama wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amsal. Iaitu apa? Sesungguhnya Al-Quran turun dengan 5 wajah. Halal, haram, muhkam, mutasyabih dan masal, iaitu perumpamaan. Amsal perumpamaan lah. Lalu disebut apa? Lalu jauhilah yang haram, ikutilah yang muhkam, imanlah kepada yang mutasyabih dan pakailah masal-masalnya, ucapan perumpamaannya iaitu hadis riwayat baik Hakim. Okey. Okey. Ini adalah tentang nasihat daripada hadis riwayat Baihaqi Rasulullah SAW. So sebelum kita masuk, kita jawab lagi soalan. Merujuk sebenarnya jika tiada definisi jami' dan manik, masih relevankah perbincangan sedangkan pendefinisian penting untuk mencapai persafahan di hujung perbincangan? Kenapa masih relevan? Kerana perbincangan ini kita ingin menjawab dakwaan golongan yang mengikuti Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Taymiyah sendiri yang masih mentashwish akidah-akidah umat Islam. So of course dia relevan kena diperbincangkan. Cuma kenapa bila mereka tidak meletakkan, Ibn Taymiyah sendiri tidak meletakkan jami' dan ma'ni', okey, tapi lalu menyebarkan tashwish, kalau kita tak relevan, kita tak nak bahas, akhirnya banyak yang terjadi kesesatan. Dan dengan itulah kita terpaksa kita katakan istiqra'. Istiqra' tu apa? Membaca berbagai ibarat Ibn Taymiyah sendiri lalu menetapkan satu definisi yang disebutkan oleh As-Saqqar ke siapa tadi yang saya baca tadi. Faham? So itu kita jadikan definisi berdasarkan daripada istiqra'. Ini adalah kaedah. Kerana apa? Dalam ilmu qawaid, kita belajar ilmu yang belajar fiqh kan ada dua. Satu, daripada usul jadi furu'. Contoh dia usul fiqh. Al-Quran akhirnya ada furu'. Kan? Yang kedua, daripada furu' jadi qawaid. Iaitu qawaidul fiqhiyah atau dawabit al-fiqhiyah. Kita baca kitab-kitab furu' ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Akhirnya kita keluar istimbatkan suatu, kita istiqra'kan qawaid-qawaid. Jadi bagi dengan qawaid kulliyah atau qawaid kubra. Seperti apa? Al-umuru bimaqasidiha. Berdasarkan apa? Berdasarkan innamal amalu binniyat, itu usul, lahirlah furu'. Iaitu kena solat kena ada niat, usolli fardhu dhuhri, puasa nawaitu sama ghadin an arda'i fardhi syahri ramadhani hadis anti lillahi ta'ala. Misalnya, akhirnya membentuk satu kaedah al-umuru bimaqasidiha. So atas dasar itu keluarlah kaedah definisi yang saya bacakan dari Saqqar tadi. So cuma tak bolehlah nak kata itu kalam Ibn Taymiyah, tak, kerana istiqra' daripada kalam dia. Itu maksud dia. Tapi tetap terpaksa menjawab kerana tashwish tu masih ada. Pengelabuan tu masih ada. So kena jawab. Lalu Ustaz boleh ke pakai al-aslu fil kalamil haqiqah? Tunggu dulu. Al-aslu fil kalamil haqiqah, contoh dia. Dalam qaidul fiqh, kalau kita buka dalam asbah wa nadhair. Sebab tu yang mengaji fiqh kena mengaji asbah wa nadhair. Kalau tak pun kena ngaji faraidul bahiyah, kalau tak pun idahul qawaid al-fiqhiyah. Apa dia sebut? Al-aslu fil kalamil haqiqah, apabila dibawa kepada hakim, ada orang berkata, maka di sisi hakim al-aslu fil kalamil haqiqah. Kena pegang pada hakikatnya, bukan kepada majas dia. Kerana apa? Orang boleh kata, betul ke engkau janji bahawa jadi contoh dia dituduh mencuri. Oh, saya tak mencuri, saya pinjam. Kerana apa? Pinjam yang tidak akan kembali lagi. Dia ambil makna majas. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Al-aslu fil kalamil haqiqah. Orang yang bersumpah dibawa ke depan hakim yang bersumpah. Dia nak takwilkan dengan nak gunakan istilah majas. Tak boleh. Dia kena kembali kepada makna hakiki. Itu yang difahami dalam qaidul fiqh. Boleh buka. Ujuk page 17 pula, Wahabi mengakui bahawa mereka tidak menetapkan anggota. Adakah ini yang dimaksudkan oleh Ustaz Nurul dengan kejahilan kerana hakikatnya mereka tidak memahami kesan isbat makna hakiki pada ayat mutasyabihat? Sekejap. 17. Page 17. Oh, ini dia punya dialog. Masalah dialog. Sekarang saya macam ni.
Apakah betul Wahabi mengatakan bahawa mereka tidak meletakkan anggota? Kenapa? Siapa kata tak meletakkan anggota? Ada Wahabi yang mengakui bahawa mereka tidak meletakkan anggota. Tapi ada juga kalau kita baca dalam kitab-kitab Salafi, mereka mengatakan bahawa yad bimaknal jawarih. Faham? So mereka kadang mengisbat, kadang menafikan. Nak lari. Samalah macam Allah ada jisim tak? Allah tak ada jisim. Tapi kita tak boleh kata Allah itu dinafikan daripada jisim. Samalah. Allah ini jismun la kal ajsam nanti jadi dia. Itu maksud dia. Yang kedua, al-ibanah seperti yang saya pernah dengar dari ustaz dalam kuliah sebelum ini diperdebatkan manuskripnya. Tetapi Ustaz Hidayat menggunakan kalam dari ibanah. Apa pandangan panduan untuk merujuk kepada ibanah ini? Soalan ketiga merujuk kepada page 40. Okey. Okey, Abu Hasan Asy'ari al-Ibanah. Okey, sekarang macam ni. Saya punya mazhab adalah al-Ibanah sahih dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Hanya sahaja nuskhah yang mana adalah yang sesuai dengan pendapat Abu Hasan al-Asy'ari. So kalau kita perdebatkan, the only isi ibanah yang boleh kita kata akrab kepada kalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah ibanah yang termaktub di dalam Tabyin Kazib al-Muftari. Itu yang kita boleh katakan. Sebab apa? Al-ibanah yang ada di dalam tabak-tabak yang ada pada hari ini, semua manuskrip dia paling awal abad ke-11 Hijriah. Yang saya cek Fauqiyah, Doktorah Fauqiyah dari Azhar, itu pun dia punya pun mutaakhirah, iaitu kurun ke-10 atau kurun ke-11 Hijriah. Jadi susah untuk menetapkan yang lain itu dari situ. Lalu bagaimana dengan yang disebutkan, yang dinukil daripada Ustaz Nur Hidayat ini? Boleh dirujuk dalam kitab Tabyin Kazib al-Muftari. Sama ke tidak? Ternyata tak ada jauh beza dengan ni. Maka kalau yang dimaksud adalah Tabyin al-Ibanah yang diriwayatkan dalam Tabyin Kazib al-Muftari, maka kita boleh terima. Dan insya-Allah bab ini saya akan buka dalam kitab Tabyin terus nanti. Sebab ini yang dia sebut. Ini. Bil makna alladhi aradahu istiwa'an munazzahan anil mumasati wal istiqrari wat tamakuni wal hululi wal intiqal. Ini ada dalam kitab Tabyin Kazib Muftari, iaitu nuskhah al-Ibanah yang ada dalam Tabyin Kazib Muftari. Saya dah explain dah bab ni. Masalah persoalan al-Ibanah. So al-Ibanah, saya punya mazhab, iaitu ibanah sahih dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, cuma naskhahnya yang tak ada. Itu isu dia. Kecuali yang Tabyin lah. Sebab yang Tabyin tu dia kata dihikayatkan daripada Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebagai defend bahawa dia juga menerima golongan Ahlul Athar. Ini boleh baca. Lalu boleh baca untuk tahu hujah-hujah dia lebih umum tapi lebih terperinci. Secara umum tapi terperinci boleh rujuk tulisan, atau saya pernah share dalam Facebook, atau tulisan Ustaz Nizar Hamadi. Dalam Facebook dia ada uraikan kenapa dia tetapkan tapi bukan nuskhah yang dicetak oleh Salafi pada hari ini. Sedangkan yang diperdebatkan oleh guru saya iaitu Dr. Khalid Zahri, yang dia kata bahawa ibanah tidak sahih nisbah kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dia kerana menilai bahawa tidak menemukan orang yang meriwayatkan al-Ibanah melainkan paling awal adalah Ibn Asakir 200 tahun setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi kalau saya manuskrip Tabyin Kazib Muftari, isi dia jelas berbeza dengan ibanah yang manuskrip-manuskrip yang disalin di Najd dan lain-lain. Yang kedua, isi dia sebenarnya tidak bertentangan kerana dia sama dengan apa yang ada dalam maqalat Islamiyin dan juga dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Risalatu ila ahli saghar. Dengan kaedah-kaedah yang jelas. Okey. Yang bawa akidah salaf tu yang kata 4 mazhab, kata Allah ada di atas, ada kitab-kitab, adakah kitab-kitab dia palsu, tak tahu. Itu nanti kita lalu, kita akan masuk bab pembahasan Allah ada di atas. InsyaAllah kita akan lalu satu persatu. Berbalik kepada persoalan yang pernah ditanyakan, hal ini dikira usul atau furuk?
Ini adalah termasuk usul, ada bahagian. Kalau tafwid atau takwil itu furuk dalam akidah. Tapi kalau isbat ataupun tafwid, lalu dikata isbat ini adalah diterima juga khilaf sahaja, itu tak betul. Itu adalah usul, tapi bukan usul yang menyebabkan kufur. Okay? Dia tidak menyebabkan kufur. Kenapa dia tidak menyebabkan kufur? Kerana benda perkara tersebut masih mutasyabih lah. Masih tak sure. Masih perlu diteliti lebih dalam. Dia bukan perkara yang jelas. Perkara yang jelas contoh dia apa? Allah satu atau dua? Ini jelas. Satu is. Okay, terima kasih banyak Ustaz besar pencerahannya. Okey, dah habis. InsyaAllah kita sambung pada besok tentang pembahasan. Ingatkan saya besok insyaAllah tentang pembahasan Allahumma salli ala sayyidina. Maksud ucapan salaf aslam dan khalaf a'lam. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pada Pak Ustaz, bagaimana dengan akidah orang awam? Akidah orang awam ni akidah sifat 20 je lah. Itu dah cukup dah. Orang awam tak perlu khaut dalam ilmu ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.